Okay, so reaction centernya ada chlorophyll A. So bila saya sebut ni hopefully you adalah macam teringat-ingat kan. Walaupun cuti dah seminggu. Okay, so tak apalah, okay. So chlorophyll A kan ada elektron dekat setiap satu tu. Semua ni ada elektron tau sebenarnya. Okay. So nanti selain pada tu photosystem ni juga ada primary electron acceptor. So dalam satu set ni ada tiga-tiga benda ni. Tahu, okay? Yang photosystem 1 pun sama juga. Satu set ni ada tiga benda tu. Antenna, reaction center dengan primary electron acceptor. Okay. Lepas tu itu untuk photosystem lah. Okay. So chlorophyll A yang P680 ni kamu kena ingat dia photosystem 2, yang P700 photosystem 1. So macam mana cerita dia, ingat kan? Light akan strike, okay, di dua-dua photosystem. Light akan pancar ke arah situ. Okay. Bila dipancar, antena tu akan serap tenaga. Serap tenaga dan dipas-paskan kepada reaction center. Ingat kan reaction center? Okay, so ingat tau saya sebut tu, you try lah to remember balik. Okay. Bila dah tenaga dah dikumpulkan dekat reaction center, ingat tak apa yang berlaku? Elektron akan undergo photoactivation. Photoactivation di mana elektron akan excite. Naik ke atas. Okay. So bila elektron naik ke atas, diterima oleh primary electron acceptor. So yang dekat sini siapa yang akan neutralkannya? Elektron daripada air. Ingat tak perkataan ni? Photolysis. Okay, so air tu akan pecah jadi elektron dengan oksigen dengan H+. Okay, so elektron dekat sini kan sekarang kan, tadi dah lompat kan. So dia akan pas kepada elektron transport chain sepanjang ni lah. Dan ingat apa-apa elektron yang lalu dekat sini mesti akan hasilkan ATP. Ini. Okay. So bila dia nak masuk ke dalam photosystem 1 punya reaction center ni, ada elektron. Jadi nak buat macam mana? Elektron yang kat sini dah excite lah. Kenalah di-activate kan, photoactivation lagi. So barulah dia boleh masuk ke dalam ni. Okay, lepas tu elektron kat sini pas kepada elektron transport chain sini, pas kepada NADP+ reductase dan diterima oleh NADP+ untuk jadi NADPH. So conclusionnya, NADPH dan juga ATP akan masuk ke dalam light independent kan? Ingat tak yang cycle ni? Ya, cycle ni tadi tu. Okay, so itulah non-cyclic. Kalau cyclic, elektron daripada photosystem 1 naik ke sini, ferredoxin, pergi kepada cytochrome kompleks, masuk sini balik, pusing balik. Itu saja cycle dia. Tahu? So tu cerita dia lah. Okay, so kiranya hanya dia yang cyclic tu hanya untuk menambahkan saja elektron. Menambahkan saja ATP, membantu dalam penambahan ATP sahaja. So ingatkan tu kan? Senang je. Lepas tu dah belajar, okay, kita boleh skip yang itu. Masuk kepada yang ni differences tu kan. Hopefully you still remember lah. Okay. Light independent. Ni light independent ada 3 fasa. So memang inilah cycle dia. Awak kena ingat lah Kelvin cycle ni tau. Okay. Dan as you can see, macam awak nampak ni, dia perlukan ATP dan dia perlukan NADPH. Dari mana berdua benda ni? Daripada light dependent reaction. So dia datang, lepas tu nanti dia buat cycle dan keluarlah satu G3P. G3P ni adalah separuh daripada gula. So untuk menghasilkan satu gula, kena 2 kali cycle. 2 kali cycle maksudnya 6 lah CO2 yang kena masuk, yang kena datang. So ni cycle ni awak memang kena ingat je lah. Okay. So just I want you to remember, kalau to produce 1 complete glucose, okay, saya repeat, untuk menghasilkan satu gula yang cukup, yang ada 6 karbon tu kan, kena masuk 6 CO2. Tahu? Okay.
Kalau awak nak hasilkan macam ni, kalau lah kan awak dah ingat benda ni, awak ingat 6 fosfoglycerate, 6 1,3-bisfoglycerate. Okay, kalau awak dah ingat ini, awak kena cakap masa kalau soalan esei lah kan. Kalau soalan esei, kalau soalan structure pun ada juga. Awak kena cakap benda ni, cycle ni kena 2 kali. Barulah dapat 2 benda ni untuk hasilkan 1 glukos. Tambah 1 lagi G3P. Dapatlah 1 glukos. So cycle ni kena 2 kali. Ikutlah mana, saya rasa better awak hafal ni kot. Hafal je ni. Okay, 3 CO2 datang. Combine dengan 3 RUBP, hafal ni. Lepas tu dapat 6 benda ni. Lepas tu 1 GGP yang keluar. Last sekali nanti, baru awak cakap cycle ni kena repeat lagi 1 kali untuk dapatkan yang 1 lagi GGP. Macam tu lah. Okay. Selalu kalau soalan esei dia akan tanya macam tu lah. Pemeriksa akan cari, awak sebut tak 2 kali cycle? Macam tu. Okay. Okay. So benda ni adalah light independent. Ada 3 fasa tu lah. Awak tengok nanti Sebab kita nak kejar pada PYQ kan. Ni. Yang pasal C3 dengan C4 kan. Tu dalam ingat tak yang tu? Sebab itu nota lagi 1. Ni. C3 dengan C4. C3 lepas tu ada CAM. C3 yang tadi tu, Kevin cycle tu. Lepas tu ada C4 dengan CAM. Kan? Yang ada pasal bundle shift. Lepas tu ada day and night. Kan? Sekejap It's loading. Okay, sabar. So saya share ini just nak revise balik lah sikit. Okay. So ini. Kan senang macam ni. Kat rumah dia macam lain dia okey sikit lah. Paling kalau kat college. Kalau kat college menangis. Okay. Ni tak nak. Ni dah cakap dah tadi. Dah cakap. Ingat tak hari tu yang C4? C4 dia mengalami proses photorespiration. Ingat tak photorespiration? Di mana yang di mana enzim tu di mana photorespiration ni berlaku masa pintu stoma tu tertutup, CO2 daripada luar tak boleh nak masuk. Ingat kan kalau Kevin cycle dia perlukan CO2. Mana Kevin cycle tak ada pula gambar dia. Ni. CO2 ni. Dia boleh bergerak. Baru tahu. Macam tadi. Okay, yang CO2 ni CO2 ni kena masuk supaya Kevin cycle ni boleh berlaku. Tapi kalau pintu tertutup, macam mana CO2 nak masuk? Jadi berlakulah photorespiration ini. Faham Macam mana boleh pintu tertutup? Sebab dekat luar panas. So pokok tu kena tutup untuk mengelakkan over ni lah evaporation. Evaporation. Okay. So close the stomata kan, loss of water. Okay. So lagi satu ni enzim ni enzim ribulose bisphosphate ni carboxylase oxygenase ni yang Rubisco, kalau dalam gambar tu ada tak sorry kejap. Ni enzim ini ingat tak saya cerita dia tak setia. Okay. Dia sepatutnya dia kawinkan sekejap mana? Sepatutnya dia kawinkan CO2 dengan RUBP. Tapi disebabkan CO2 tu berkurang, oksigen dalam dia bertambah. So dia kawin paksakan oksigen dengan RUBP. Dia tak pilih CO2, dia tak setia. Okay. So kita nak mengelakkan benda ni berlaku. Okay, sebab kalau berlaku satu pembaziran. Sekejap saya tunjuk ni. Ni lah. Nampak? Ni O2. Okay. Yang ni RUBP. Bila dapat satu je 3-phosphoglycerate. Dapat satu je. Padahal kita boleh dapat 2 3-phosphoglycerate. Terus dapat 1 gula. 3-phosphoglycerate. Boleh dapat 1 gula terus.
Okay, tapi sebabkan oleh ada oksigen ni, dia jadi macam lambat penghasilan dia. So bila lambat, pokok tu akan layu. So kita nak mengelakkan ini, kita gunalah enzim. Mana enzim dia? Ini. PEP carboxylase. PEP carboxylase. Okay. So ingatkan PEP carboxylase ni has much greater affinity to CO2. Greater affinity to CO2. Okay. So maksudnya walaupun CO2 rendah, dia masih boleh tangkap. Dia akan kawinkan juga CO2 tu dengan RBP walau apa pun berlaku. Macam itulah. Okay. So dapatlah mengelakkan photorespiration. So pokok tu akan segar lah, tak adalah layu. Okay. So ini dinamakan Hatch pathway di mana kalau awak nampak dalam gambar ni, yang mana, dekat mana phosphoenolpyruvate ni, PEP carboxylase tu. Ingat kan? Dekat atas ni. Dekat sinilah PEP carboxylase tu. Kenapa dia kena kat atas? Sebab dia lah tolong tangkapkan CO2 yang rendah tadi tu kat luar. Kalau kita letak rubisco kat atas ni, dia akan tangkap O2. Kita tak nak dia tangkap O2. So PEP carboxylase duduk atas, tangkap CO2, gabungkan dengan ni. So barulah CO2 tu akan dipaskan ke bawah Calvin cycle ini. Calvin cycle ni kan ada yang rubisco tadi tu. Barulah dia tolong paskan. So kiranya yang PEP carboxylase ni fungsi dia untuk tangkap, hantar ke bawah. Tangkap, hantar ke bawah. Kalau kita letak yang RBP tu memang hancur lah, lambat lah, layu lah pokok tu. So ini untuk C4. Okay, C4, CAM pula. Sorry. Ni C4. C4 dia banyak pasal pathway. Maksudnya susunan dia kena bundle shift dengan mesophyll cell tu dia kena selari. Nampak ni gambar ni? Ini mesophyll cell. Yang ini bawah ni bundle shift. Dia kena selari, searah lah. Macam tu lah, atas bawah macam tu. Okay, sebab dia nak ambil, lepas tu paskan ke bawah. Tak boleh lah yang bundle shift tu jauh. Kalau jauh macam mana nak campak CO2 ke situ? Macam tu lah. Okay, yang CAM pula berlaku pada waktu malam. Sebab pada waktu malam tu stomata akan buka. Stomata buka. So CO2 boleh masuk. Okay. So bila CO2 masuk, macam ni lah. Ni. So CO2 masuk, dapatlah dia akan paskan CO2 tu ke Calvin cycle. Sekejap, mana tunjuk. CO2 enters Calvin cycle, nampak ni. Pyruvate is phosphorylated by ATP through phosphorylation to become PEP. Light reaction can supply ATP. So, dia paskan kiranya waktu malam tu, time dia buka gate tu, time dia buka stomata, CO2 akan masuk banyak-banyak. So, bila masuk banyak, dia kumpul dekat dalam vacuole. Okay. So, dia kumpul dalam vacuole, ingat tak kenapa dia tak boleh pada waktu malam tu juga dia buat proses Calvin cycle tu? Kan, ingat kan? Sebab kenapa nak kena tunggu pada waktu siang? Kenapa ada waktu siang dan malam ini? Kenapa tak boleh malam sahaja benda ni berlaku? Sebab ingat Calvin cycle ini dia perlukan ATP dan NADPH. Ingat kan yang ada kesini masuk tadi tu kan? So untuk dapatkan ATP dan NADPH, dia kena tunggu light dependent reaction yang ada photosystem 1, photosystem 2 tu. Ingat tak? Okay, saya ulang Mungkin awak tertanya, kenapa tak boleh berlaku pada waktu malam terus? Benda ni kan yang CAM ni, buat je lah waktu malam. Apa kisah nak kena tunggu pula waktu siang nak kena tunggu semua kan? Tak boleh sebab Calvin cycle ni memerlukan ATP dan NADPH. Okay. So nak dapatkan dua benda ni adalah daripada light dependent reaction. Yang kalau kamu ingat dia yang non-cyclic dengan yang cyclic tu. So kenalah tunggu pada waktu siang, benda ni berlaku dulu, barulah dia bekalkan ATP dengan NADPH, barulah dia buat yang diambil yang CO2 yang dah terkumpul tadi. Gitulah. Lepas itulah dia kena tunggu waktu siang.
Okay. Ni tak ada apa-apa. Okay. So mungkin terang-terang ni pun awak keadaan tu boleh baca balik kan. So kita bolehlah proceed terus kepada soalan. Okay, nanti tengok beza. Okay. So kita sambung soalan yang hari tu. Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya terus. Ni okay. So soalan yang kita dah buat, saya dah conteng kan. So dah buat lah kiranya kan. Saya rasa dah buat lah. Yang tu kita banyak buat pasal yang light dependent reaction, light independent tu. Yang cyclic dengan non-cyclic tu. Light independent belum lagi kan. Okay. So tengok balik soalan tu. Okay. So soalan nombor 1. Nombor 1, what is the condition M? Dah belum? Belum M dengan N. M dengan N. Kenapa tak ada ni? Tinggal hari tu This one. Kalau tertinggal hari tu salinlah balik ni Macam tak ada contoh-contoh ni, tertinggal lah tu kot. So type M. Condition dekat M. Mana M? M adalah gambar dia. So yang ini M. Yang ini N. So what is the condition for M to occur? So kalau M, kenalah ada photon ataupun light. Okay, light. So kalau N pula apa condition dia? Kalau N light je lah. Light ataupun photon. Jangan lupa yang M ni, selain daripada photon, dia perlukan, kalau awak tengok kat dalam gambar tu, yang ini, air, H2O dan H2O. Okay, sambil-sambil awak salin tu, tengok ni Yang M ni, dia perlukan photon ataupun light dan juga air. Kenapa? Untuk photolysis of water. Okay, kalau yang N pula, dia hanya perlukan cahaya sahaja. Tahu, okay? So, itu adalah benda yang diperlukan sebelum proses tu berlaku. Faham Okay, so kita terus kepada the next question. Apa dia tanya? Jap. Paraquat is a herbicide that prevents the flow of electron. So dia akan menghalang daripada elektron tu lalu dekat photosystem tu. Okay. Will cause severe damage to chloroplast and reduces oxygen to chemically reactive superoxide radical. There is also a crop plant that is reported to acquire resistance towards such herbicide. What are the advantage of the plants having such traits? Okay, so tak apa, salin dulu. Nanti kita terangkan balik. Able to carry out photosynthesis. Okay, photosynthesis pula. Phosphorylation. Phosphorylation. Okay. So chloroplast, tak apa, salin dulu kejap, are not damaged. Sebab dia kata ada satu bahan ni yang mengelakkan daripada elektron tu mengalir. Okay, dan dia akan merosakkan chloroplast. Okay, bahan tu lah. Okay. Lepas tu dia ada satu, there is also a crop plant, maksudnya pokok tu, yang boleh melawan bahan paraquat ni, herbicide ni. Dia ada resistant towards this herbicide. So apa kelebihan pokok itu? Macam mana dia boleh resistant ataupun menyebabkan dia boleh resist? Sebab maksudnya dia boleh carry out lah, apa advantage dia? Dia bolehlah menghasilkan ATP. Dia boleh menjalankan photophosphorylation. Sebab ingat, dekat elektron yang lalu itulah ATP terhasil. Yang ni. Mana? Dekat yang ni ni. Dekat sinilah ATP terhasil. Jadi kalau pokok itu boleh
mengatasi yang paraquat tu. Paraquat tu dia akan menghalang daripada elektron lalu. Tak boleh nak lalu. Tapi pokok ni dia boleh mengatasi paraquat tu. Herbicide tu. So maksudnya bila boleh mengatasi, ATP bolehlah dia hasilkan. Tahu, ini poin pertama. Poin yang kedua pula, kalau ATP kalau ATP boleh dihasilkan, maksudnya chloroplast dia tak damage lah. Boleh hasilkan ATP, boleh menjalankan yang biasa ni yang non-cyclic ni semua. Tak ada masalah pun dia punya chloroplast. Tu satu lagi sekejap ni. Will be able to pass resistant trait to its offsprings. Able to pass traits to offspring. Bermaksud pokok itu dia ada specialty kat situ, maksudnya dia boleh mengatasi herbicide tu. Jadi nanti keturunan dia pun, pokok-pokok yang anak-anak pokok dia pun boleh ada benda tu. Okay. So dapat able to pass its trait to offsprings lah. Okay, so yang nombor 1, 2 ni pun okey dah kot. Apa advantage dia? Boleh dapat ATP, chloroplast dia tak damage. Okay. So ni dah discuss. Alright, so we can go to the next question. Ni lah soalan nombor 4 ni pasal CAM ke C4. Kita tengok kejap ada tak night and day. Macam tak ada kan. Dia ada 2 cycle je. So mungkinlah C4. Kalau CAM dia ada night and day. Kalau tengok gambar kan. Ni sekejap. Kalau macam ni ada cell 1, cell 2. Pasal cell je mestilah C4. Yang lain ada tak? Ni semua. Ni nampak ni ada night and day. Ni CAM. Yang ini C4. Sebab ada mesophyll dengan bundle sheath. Macam itulah kalau awak nak tengok soalan tau. So dalam gambar yang soalan nombor 4 ni tak ada pasal night and day. Jadi yang ini adalah C4 plant. Okay, so jawablah soalannya. Mana name the type of plant that use both cycles D and E. D dan juga E. Dia menggunakan ini. Jadi pokok jenis apa? Pokok jenis C4. C4 plant. C4 plant. Okay. Mungkin sebab dalam skema ni ada kan. Mungkin awak nak tanya juga. Kalau awak jawab CAM boleh tak? Okay, boleh sebenarnya. Sebab kenapa? CAM dia guna juga benda ni. Cycle D dengan cycle E. Cuma dia ada beza night and day. Tahu? So kalau awak jawab CAM pun betul. Pun boleh. Okay, so tapi kalau tak nak confuse, awak tak nampak night or day ni, jawab je lah C4. Okay, C4 plant. Okay. So name the substance label FGH. F mana F? Yang ini. F ni adalah phosphoenol pyruvate. Okay, F. Sebab ingat tak, yang dia kena gabung dengan CO2 dibantu oleh apa nama enzim dia? PEP carboxylase. Dah nama pun carboxy. Mestilah dia carbon dioxide. Dia lebih suka carbon. Macam itulah cara nak ingat. Tahu? Okay. Okay. So dia tanya apa? F, G. Saya tulis G kat sini G adalah, mana G? Oh kat sini. Hasil daripada gabungan oxaloacetate tu dengan Y. Okay. So yang itu adalah malate. Ni memang kena hafal lah dia punya flow tu kan. Lepas tu X. X mestilah CO2. Kan dia nak tangkap atas bagi bawah. Tangkap atas bagi bawah. Okay. So X tu mestilah CO2. Okay. Name the enzyme which catalyze the fixation of X in both cycles. Okay. So dekat cycle D adalah PEP carboxylase. Dah cakap tadi dah, PEP carboxylase kan yang lebih tertarik pada CO2. Dia tak pandang oksigen tu Secantik mana pun dia tak pandang. Gitu.
Dia akan pilih PEPL, dia akan pilih CO2. Yang cycle E pula, RUBP, carboxylase oxygenase. Alamak, tamu pula. Ni dalam skema ni, dia tak ada tau. Nama dia, dalam skema ni tulis RUBP carboxylase je. Tapi I want you to betulkan tau. RUBP carboxylase oxygenase. Kena dua-dua. Sebab ingat yang Rubisco ni dia kan tamak. Dia kan suka dua-dua. Dia akan lebih prefer pada oksigen. Kan? So kena nama dia pun kena ada dua-dua lah. Tahu, okay? So RUBP carboxylase oxygenase. So tolong tambahkan tau. Okay, so dia tanya enzim dah. State the name and function of Y. Name and function of Y. So Y adalah name NADPH. Mana Y tadi? Yang ini kan yang masuk tadi tu. Dia NADPH lah. Function reducing agent. Reducing agent. Okay, boleh. Gitu. Okay. Lepas tu dapat ke? Kalau tak dapat beritahu tau, saya patah balik nanti. Tapi tak apa, nanti saya akan tunjuk jugalah. Waktu boleh tengok video ataupun saya akan tunjuk skema. So E, how will hot and dry negatively affect the function of RUBP in plant without cycle D? So ingat tak, kalau ada cerita pasal hot and dry area ataupun condition ni, mesti awak kena sebut bila panas dan juga kering ni, apa yang berlaku? Stomata close. Okay, so stomata close. Lepas tu, apa kesan dia? CO2 low. CO2 tak boleh masuk kan? Pintu dah tutup. Okay, Rubisco. Fail to fix CO2 with RUBP. Okay, dia gagal lah Rubisco tu, enzim tu tak boleh nak cantumkan CO2 dengan RUBP sebab oksigen yang banyak. Okay, so how will hot and dry condition? Cerita yang tu lah. So mata tutup, CO2 rendah, tak boleh nak masuk, oksigen tinggi. Okay, sebab oksigen keep on hasil je kan. Lepas tu bila CO2 tinggi, CO2 rendah, oksigen tinggi, dia akan tangkap. Dia akan tangkap oksigen untuk gabungkan dengan RUBP. So dia tak naklah situasi itu. Okay. Okay. Okay, sabar kejap. Dapat ke? Dapat Sekejap. Okay, sikit lagi. Maybe one more je. Satu soalan lagi tau. Okay, sabar. Kacau pula your bedtime. Tidur lewat kan? Cuti-cuti ni. Nak jawab ni ke jawab yang bawah? Inilah kot. Okay, nombor 4. Tadi nombor 4. Macam nak lain pula. Okay, so name cell type of cell 1 dengan cell 2. Cell 1 ni nombor 5 lah kot. Cell 1 adalah mesofil cell. Okay, cell 1. Yang cell 2 adalah bundle shift kan. Ni senang je. Dia tanya ni je. Shift. Okay. Name the molecules J and K. J mana J? Sini. Hasil gabungan CO2. Macam soalan atas je. Mestilah J tu malit. Kan macam soalan atas yang gabungan Y kat atas tu. Phosphate and pyruvate. Malik kat sini kan. Malik sini lah. Lepas ni. Ni. K tu malit. J tu adalah oxaloacetate.
So yang K, dia tanya K tak? K ada. Ingat, malit tu yang akan masuk bundle shift, bukannya oxaloacetate. Malit yang akan masuk tau. Okay, malit masuk. Okay, J dan K settle. State the type of plant undergoes this process. C4 lah. Okay, C4. Okay. State process L. Mana L? L kat sini. Name the enzyme that catalyzes. L mestilah Calvin cycle. Calvin cycle. Sebab ada yang si RUBP tu kan. RUBP tu mesti keyword dia Calvin cycle. Apa enzim dia? Ingat tak tadi? Kena ada apa? RUBP carboxylase oxygenase. So ini enzim dia. And next, name the process that occur in cell 2 if carbon dioxide fixation process is inhibited by oxygen. Apa proses yang macam bermasalah tu, yang CO2 tu dia kurang, oksigen banyak. Proses dia kata yang tu photorespiration. Yang saya kata benda ni sangat membazir kalau berlaku. Photorespiration. Okay, so sikit lagi. Dah, and last sekejap. How does the process stated in B lowers the efficiency in photosynthesis in cell 2? Macam mana boleh lowers? Macam mana saya kata photorespiration ni membazir efisiensi? Okay, so dia akan by reducing the formation of 3 phosphoglycer, alamak tak muak pula, rate. Okay, betul. Ingat tak yang tadi saya tunjuk gambar kan? Dia akan hasilkan satu je. Padahal kalau CO2 cukup, dia akan hasilkan 2. Okay, kalau CO2 tak cukup, oksigen yang bind, dia akan hasilkan satu saja. 3 phosphoglycerate. Dah bazir dah. So, C. State the type of plant that fix CO2 inorganic acid at night and carry out light during the day. Night and day ni mestilah CAM. So awak tak perlu jawab yang panjang, boleh jawab CM sahaja. Okay. So tak perlulah jawab crassulacean acid metabolism tu. Kadang tu kita tak ingat ejaan macam ni kan. Tak payah. Boleh je. Okay. So yang lain tu boleh sambung next time lah. Esok lah kan. Kalau kita esok. Okay. Adalah kelas MT10 kot. MT10 dengan kelas lecture. Lecture esok. Okay. So tak apa. Sebab ramai juga yang tak datang kan. So esoklah kita akan revise balik. Right? So kalau tak ada apa-apa. Tu je lah kot untuk malam ni. So thank you for your time. So I'll see you tomorrow again insyaAllah. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Okay. Alamak.